Assalamualaikum. Hai, nama saya Muhammad Anwar bin Mizlan. Nombor matrik saya 22100768. Hari ini saya akan memberitahu atau membentangkan tentang buku yang saya kaji. Buku yang saya kaji bertajuk Ke Arah Pemupukan Kesepaduan dalam Kepelbagaian Masyarakat Satu Malaysia. Buku ini ditulis oleh 3 orang penulis, iaitu Abdul Rahman Abdul Aziz, Ahmad Zaharuddin Sani Ahmad Sabri dan Muhammad Nur Azman Nordin. Buku ini diterbitkan oleh Institusi Terjemahan dan Buku Malaysia Berhad. Buku ini dicetak oleh Mihas Grafik Sendirian Berhad. Buku ini mengandungi 119 muka surat. Terdapat 11 kandungan, iaitu yang pertama adalah pemikiran Perdana Menteri Malaysia Yang Berhormat Datuk Seri Utama Dr. Rais Yatim. Yang kedua adalah bicara Perdana Menteri tentang kesepaduan kaum dalam kepelbagaian masyarakat Malaysia, Abdul Rahman Abdul Aziz dan Muhammad Nur Azman Nordin. Yang ketiga adalah asas pemikiran Perdana Menteri Malaysia, iaitu bahagian pendidikan oleh Abdul Rahim Abdul Majid. Yang keempat adalah asas pemikiran Perdana Menteri Malaysia, iaitu tentang dasar luar oleh K.S. Nathan. Yang kelima adalah asas pemikiran Perdana Menteri Malaysia, iaitu tentang perpaduan oleh Teo Ai Hua. Yang keenam adalah pemikiran Perdana Menteri Zainuddin Maidin. Yang ketujuh adalah pemikiran Perdana Menteri ke arah perpaduan nasional oleh Zainal Kling. Yang ke-8 adalah mengukuhkan perpaduan melalui sejarah bangsa oleh Ahmad Faiz Hamid. Yang ke-9 adalah ke arah perpaduan nasional dari perspektif orang muda Akram Shah Muammar Ubaidah Sanusi. Yang ke-10 adalah memahami erti limpahan kemakmuran dasar ekonomi baru menurut kacamata masyarakat perniagaan Cina oleh Muhammad Ainuddin Iskandar Lee Abdullah. Yang terakhir adalah Islam sebagai panduan perpaduan rakyat Malaysia, Ahmad Zaharuddin Sani Ahmad Sabri. Buku Ke Arah Pemupukan Kesepaduan dalam Kepelbagaian Masyarakat Satu Malaysia ini merupakan hasil daripada seminar pemikiran Perdana Menteri yang telah diadakan pada 22 Mei 2012 di Auditorium Kompleks Perdana Siswa Universiti Malaya. Seminar ini anjuran bersama Arkib Negara Malaysia, Kementerian Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan dan Institusi Pemikiran Tun Dr. Mahathir Mohamad, Universiti Utara Malaysia dengan kerjasama Universiti Malaya. Seminar pemikiran Perdana Menteri ini dilaksanakan bagi membolehkan rakyat dan generasi muda memahami dengan lebih mendalam tentang pemikiran tokoh-tokoh negarawan yang telah banyak berjasa kepada negara. Melalui seminar sebegini, diharapkan generasi kini dan akan datang dapat mempelajari idealisme tokoh-tokoh negarawan ini bagi menyemai perasaan cinta yang mendalam kepada tanah air dan juga semangat kekitaan satu Malaysia dalam kalangan masyarakat hari ini. Saya akan mulakan penerangan ini atau ulasan ini iaitu dengan pada tahun 1971, Tun Dr. Abdul Razak mencernakan satu bimbingan kebudayaan dan beliau telah berkata bahawa sebagai kaum yang tercetus dengan idea atau pemikiran berbudaya, rakyat Malaysia harus bersama-sama menjayakan kebudayaan masing-masing di negara ini. Menyentuh tentang kebudayaan berbagai kaum yang ada di Malaysia, Tun Abdul Razak menyatakan bahawa pada hari ini amalan budaya kita di Malaysia lebih berasaskan kepada pemikiran bahawa dalam kepelbagaian itu sudah wujud perpaduan. Tidak dapat disangka lagi, hasrat ini sudah menjadi kenyataan. Kita lihat pula pandangan Perdana Menteri kita yang ketiga, iaitu Tun Hussein Onn. Dalam keadaan yang terbatas tetapi petah dengan kata-katanya, Tun Hussein Onn melihat kerjasama rakyat terhadap usaha-usaha perpaduan sebagai kerjasama wajib diberikan oleh semua lapisan masyarakat lantaran untuk nasib negara kita bergantung kepada perpaduan yang erat antara rakyat berbilang kaum di negara ini. Daripada Tun Dr. Mahathir pula,
Perdana Menteri yang paling lama menjadi Perdana Menteri, iaitu selama 22 tahun. Beliau berkata pada tahun 2001 bahawa kaum-kaum di Malaysia dapat hidup dalam keadaan aman dan damai kerana pemimpin-pemimpin kaum yang berjuang untuk kemerdekaan dan mengubah dasar asas negara merupakan orang yang sederhana yang ingin melihat semua kaum mendapat tempat yang sewajarnya dalam negara yang bertuah ini. Beliau berkata sedemikian dalam ucapan sempena Tahun Baru 2021 pada 31 Disember. Tun Abdullah Ahmad Badawi menjadi Perdana Menteri pada tahun 2003. Beliau juga untuk meneruskan perjuangan yang lampau, dan antara perkara yang disebut beliau berhubung Tahun Baru 2008 ialah di sebalik pelbagai kejayaan ini, kita harus insaf bahawa ia berjaya kita kecapi hasil daripada perpaduan dan kebersatuan yang telah kita pupuk untuk sekian lama. Perasaan muhibah, sikap toleransi serta cara sederhana yang wujud dalam kalangan kita selama ini telah berjaya. Akhir sekali, beliau berkata bahawa kita telah berjaya merobohkan benteng pemisah yang wujud disebabkan perbezaan kaum, agama, pangkat maupun darjat. Daripada Datuk Seri Muhammad Najib pula, satu Malaysia yang prinsip 8 kita tahu di situ, yang dikatakan kenegaraan ada, social justice atau keadilan kemasyarakatan ada, dan nilai-nilai kehidupan kita. Dengan itu, jelaslah bahawa jika sesuatu dasar hendak kekal mesti ada 3 syarat. Satu adalah penerimaan rakyat. Yang kedua adalah dikuasakan menerusi pentadbiran dan dasar itu mesti jelas. Yang ketiga adalah menjadikan undang-undang negara. Jadi hubungan itu dengan pemimpin-pemimpin kita ini ada, dan satu yang boleh kita nyatakan ialah mereka telah membawa kita ke satu tempat yang tinggi yang membawa kepada keadilan sosial. Mari kita lihat kepada alat-alat yang membawa atau memupuk perpaduan di dalam negara kita. Dalam membincangkan asas perpaduan, saya akan menggunakan asas perbincangan yang lazim digunakan, iaitu hierarki keperluan Maslow. Hierarki keperluan Maslow ini pada saya ada satu masalah, iaitu fokusnya kepada individu, sedangkan kita bermasyarakat yang bersatu padu untuk mencapai keselamatan. Tetapi kehendak akhir yang ingin kita penuhi berdasarkan kepada hierarki keperluan Maslow bukannya kehendak masyarakat, tetapi impian individu. Inilah sebabnya kadang-kala wujudnya pemimpin-pemimpin yang tidak bertanggungjawab dalam masyarakat mengambil kesempatan ke atas masyarakat semata-mata untuk mengejar atau sampai ke peringkat penghargaan diri dan kesempurnaan kendiri. Tetapi mereka tidak akan mendapat kesemua ini sekiranya tidak ada keselamatan dan keperpaduan. Jika kita perhatikan, takrifan kepada nilai itu sering menjerumus kepada moral, adab dan iman. Kita bertanya kepada orang Melayu yang beragama Islam tentang takrifan nilai, maka jawapan lebih menjurus kepada nilai-nilai yang dibawa oleh agama Islam. Tetapi pada masa yang sama, kita tidak boleh menolak bahawa agama-agama dan bangsa-bangsa lain juga dipaksikan kepada nilai-nilai yang bersamaan. Umpamanya, masyarakat Cina yang mendukung fahaman Konfusius juga mempunyai persamaan dengan pendapat-pendapat yang dibawa oleh Islam. Contohnya, menghormati orang tua. Kita juga mempunyai slogan yang membawa nilai seperti Malaysia boleh, yang menjadi nilai semangat dan nilai keazaman kepada rakyat Malaysia. Begitu juga dengan satu Malaysia yang meletakkan perpaduan itu sendiri sebagai satu nilai. Sebagai rumusannya, perpaduan datang atau berpunca daripada pelbagai bentuk, dan perpaduan ini sentiasa bergerak dalam kitaran seperti juga dengan perkara-perkara lain dalam kehidupan. Namun, cabaran yang ada dalam masyarakat sekarang adalah bagaimana perpaduan itu bergerak daripada perpaduan yang berasaskan keperluan kebendaan menuju kepada perpaduan yang berasaskan nilai. Nilai menjadi titik tolak kepada pembangunan seseorang insan, maka perpaduan sepatutnya menjadi titik tolak kepada pembangunan suatu ummah atau masyarakat.
Sebagai anak muda, media sosial merupakan platform yang sesuai untuk menggunakan nilai sebagai asas pengenalan dan pembawa perpaduan masyarakat. Buku ke arah pemupukan kesepaduan dalam kepelbagaian masyarakat satu Malaysia ini diharapkan dapat memberi gambaran mengenai keperluan kepada persediaan alam sekeliling untuk melahirkan generasi yang bukan sahaja mempunyai pengetahuan dalam usaha kerajaan mencapai perpaduan negara, menterjemah dalam setiap tingkah laku dan akhirnya mewujudkan perpaduan yang jitu dalam kalangan masyarakat Malaysia. Sebagai sebuah negara majmuk, perpaduan amat diperlukan bagi memudahkan hasrat kerajaan untuk memacu negara ini ke arah yang lebih makmur, agar setiap rakyat di negara ini tanpa mengira kaum, adat resam dan agama dapat menikmati bersama-sama. Kita mengharapkan generasi ini dan mendatang dapat mempelajari idealism tokoh-tokoh negarawan ini bagi menyemai perasaan cinta yang mendalam kepada tanah air dan juga semangat satu Malaysia dalam kalangan masyarakat hari ini.